bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa, lafaz yang ditutur benar berhemat dan berpada, tindakan berhikmah mentaati pimpinan, membara semada kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigi usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih marbatillah. Iman tunjangkan kuatan Islam, syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa, lafaz yang dituju benar berhemat dan berpada, tindakan berhikmah mentaati pimpinan, membara semada kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigi usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih marbatillah. Iman tunjangkan kuatan Islam, syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti. Istiqamah. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah. Tersenyum saya melihat bingkisan sebentar tadi, melihat betapa seronoknya adik-adik bersama dengan mereka yang berkongsi satu perasaan yang sama untuk berkongsi dengan masyarakat dan menyebarkan dakwah. Sebelum itu kita nak cerita lebih lanjut tentang perkara ini, saya nak memperkenalkan kepada anda semua antara individu yang menjadi tulang belakang kepada gerakan untuk penyebaran dakwah ini, yang kita nak bicara soal konsep dakwah Pusat Dakwah Serantau atau lebih dikenali sebagai PDS. Di studio Pagi Putih hari ini kita sangat-sangat seronok untuk bersama dengan seorang individu yang akan bercerita lebih lanjut kepada kita
melihat tadi kalau anda tengok bingkisan keseronokan kemeriahan itu, ianya kenalah dengan konsep zaman masa kini yang saya kira dalam konsep dakwah itu dia bukan dakwah yang boring-boring lah. Orang kata tidak, dakwah ni biar serasa seronok untuk berkongsi supaya dakwah itu sampai seronok tetapi berisi. Itu yang amat penting. Di sebelah kiri saya perkenalkan kepada penonton Pagi PTV hari ini iaitu Tuan Muhammad Misbahul Munir Haji Masduki yang merupakan Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia dan juga mudir kepada Pusat Dakwah Serantau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana puasa dah hampir 10 terakhir ni? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah semoga segala usaha ataupun amal ibadat diberkati Allah SWT. Insya-Allah. Amin. Baik, kita akan mulakan dahulu untuk kita berkongsi tentang konsep dakwah PDS ini. Di permulaan ini bila kita bercerita soal dakwah ini kan, kita faham bahawasanya dakwah ini secara asasnya kita nak berkongsi maklumat dan informasi tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri khususnya. Di permulaan ini mungkin boleh kongsikan kepada kita keperluan dakwah ini walaupun Nabi sudah tiada, tidak bersama kita. Konsep dakwah ini untuk diteruskan oleh generasi masa kini. Bagaimana keperluan itu? Boleh dikongsikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak TV per TV yang sudi memberi peluang kepada saya untuk tampil di sini bagi menjelaskan tentang dakwah serta isu-isu yang berkaitan dengan dakwah. Baik, dakwah ini bukan sahaja satu keperluan tapi satu kewajipan. Kewajipan pada semua orang, bukan pada golongan tertentu. Sebab setengah orang menganggap dakwah ini ustaz-ustaz. Dakwah ni ulama. Dakwah ni hanya orang yang boleh berpidato, boleh berceramah, boleh bagi kuliah, boleh bagi tazkirah dan sebagainya. Itu satu yang salah. Ya. Dakwah ni tugas semua orang sebab dakwah ni senang ceritalah, saya gunakan bahasa yang paling mudah. Mengajak orang. Mengajak orang buat kebaikan. Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak orang kembali kepada fitrah. Itulah dakwah. Jadi kalau setakat nak mengajak, siapa pun boleh mengajak. Cuma kena adalah sedikit bekalan ilmu. Supaya apa topik yang kita nak ajak ataupun mauduk dakwah tu apa, kita nak ajak ke mana. Cuma bila dakwah itu kewajipan untuk kita ajak orang kembali kepada agama Allah, kembali kepada Islam dan sebagainya, sudah tentulah pendekatannya berbagai-bagai. Jadi PDS yang ditubuhkan sejak 10 tahun lalu menggunakan macam-macam pendekatan yang simple, yang mudah, yang sesuai dengan masyarakat yang menjadi mad'u kepada para dai. Iaitulah pelajar-pelajar lepasan PDS yang akan menjadi dai, menjadi pendakwah. Saya lihat tadi dalam bingkisan banyak anak-anak muda khususnya, walaupun daripada kecil lagi mereka sudah bersama dengan PDS untuk bersama-sama mengikuti program. Mungkin boleh kongsikan kepada kita bagaimana konsep ataupun cara pendekatan digunakan kepada anak-anak ini kan. Ialah budak-budak muda, kita tahu macam ragamnya berbeza, minatnya berbeza, tetapi boleh ditarik mereka bersama-sama dengan dakwah ini. Pertama yang tuan-tuan penonton lihat tadi, betul, anak-anak muda. Dari anak muda yang bukan sembarangan ni. Anak muda yang kebanyakannya mualaf. Ataupun yang ibu bapanya 30 tahun, 40 tahun dulu masuk Islam, tapi penghayatan cara hidup Islam agak kurang. Sehingga terabai kewajipan-kewajipan yang mesti dilaksanakan. Jadi kita ambil anak-anak mereka. Sebab kalau kita nak ambil mak bapak dia yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun nak belajar secara formal, payah. Jadi kita ambil anak-anak mereka yang ibu bapanya convert Islam, anaknya yang agak tersisih, yang peluang untuk belajar lebih tinggi tak ada sebab faktor susah, faktor kemiskinan dan sebagainya. Jadi kita ambil mereka. Kita ambil mereka belajar di PDS. Jadi oleh kerana mereka anak muda, jadi program kita pun sesuai dengan jiwa mereka. Program kita walaupun kuliah secara formal macam biasa, macam di IPT apa semua, tapi kita ada program santai dakwah. Dan kita juga ada program untuk melatih mereka boleh berinteraksi dengan orang ramai melalui program muhadarah, kita panggil latihan pidato, latihan khutbah, latihan tazkirah, serta street dakwah. Terus
ke lapangan. Macam semalam kita turun ke Choket Road. Choket Road bersama dengan anak-anak ini lah. Ya, menyantuni golongan gelandangan, berbuka puasa dengan mereka. Kita bagi sedikit sumbangan, sediakan juadah berbuka. Jadi gelandangan ni pun seronok dengan kedatangan anak-anak muda, muslimin, muslimat dan sebagainya. Itu bila mereka, sebab mereka nanti bila pulang ke tempat mereka, mereka akan berdakwah dengan macam-macam kelompok masyarakat. Antaranya mungkin yang sebaya dengan mereka, gelandangan dan sebagainya. Itu yang hampir 10 tahun dikabarkan sudah beroperasi. 10 tahun. Ini satu tempoh cukup lama daripada bayi sampai boleh kenal huruf ABC. Kalau kita sebut 10 tahun ni jangka. Mungkin boleh kongsikan kepada kita di perawalan-awalan memula dibangunkan pusat ini, bagaimana ketika itu dan mengapa ia menjadi satu cetusan idea lah untuk mewujudkan satu pusat dakwah serantau yang menarik minat mereka, khususnya kepada mereka mualaf-mualaf ni yang ditarik masuk dalam program ini. Okey, sejarahnya secara ringkas, pusat dakwah serantau ni ditubuhkan oleh sebuah NGO namanya Yayasan Amal Malaysia ataupun Amal Malaysia. Dan pengurus yang pertamanya almarhum Datuk Dr. Harundin. Pengurus pertama Majlis Perunding Pusat Dakwah Serantau. Di atas suatu kesedaran yang tinggi. Yayasan Amal ni peringkat awal satu NGO kemanusiaan, kemasyarakatan, kebajikan. Kita sering turun ke masyarakat pedalaman, buat misi kemanusiaan peringkat awal. Jadi bila kita turun ke kawasan pedalaman untuk buat misi kemanusiaan kebajikan, kita dapati di masyarakat pedalaman terutamanya Sabah dan Sarawak, rupanya ada orang Islam. Ada masjid, ada surau yang agak uzur, yang didirikan 30-40 tahun dulu. Jadi kita terfikir, kita selalu bantu mereka aspek kemanusiaan. Kenapa tidak ditambahkan lagi satu lagi aspek atau satu lagi bidang kerja kita, iaitu dakwah. Jadi kita hanya bagi beras, kampit contoh, ataupun hulurkan apa saja bantuan kemanusiaan, lepas tu kita tinggalkan begitu saja. Rugilah. Terfikir, kenapa kita tidak buat kerja dakwah? Jadi mereka yang sudah Islam lama ni, apa kata kita ambil anak-anak mereka belajar di tempat kita. Lalu kita bincang sebagainya, tertubuhlah apa kita panggil Pusat Dakwah Serantau. Ini secara ringkasnya ketika itu bermula hanya daripada sebuah yayasan beramal kebajikan, kemudian dilebarkan sayapnya itu ke program dakwah. Kalau kita lihat seperti tadi, banyak saya tengok anak-anak bersama hampir 10 tahun beroperasi. Boleh kongsikan kepada kita bagaimana perkembangan pusat dakwah ini? Alhamdulillah. Peringkat pertama dulu kita kalau ikut sistem pendidikan APT, sebab masa belajar itu pendek, kita panggil peringkat persijilan. Kemudian kita rasa tak berapa nak cukup setahun mereka belajar, kita upkan jadi setahun 6 bulan. Kemudian pun rasa tak cukup, kita tambah 3 bulan. Maknanya peringkat diploma. Sekarang ni dah ke arah 3 bulan. 3 tahun. 3 bulan, minta maaf. 3 tahun. Jadi yang paling basic fardu ain. Jadi dan kita tidak letakkan syarat yang ketat untuk mereka belajar. Tak ada SPM pun tak apa, sebab kita nak bagi ilmu, nak bagi latihan sebagai da'i dan sebagainya. Jadi bila mereka datang, walaupun butuh huruf, tak kerti baca Quran, tak kenal alif batan sebagainya, semayang pun tak pandai apa semua. Jadi selama beberapa bulan kita bagi latihan secara intensif lah, untuk supaya mereka boleh baca Quran, boleh semayang dan sebagainya. Alhamdulillah. Bukan itu saja, bukan fardu ain saja. Bahkan kita bagi beberapa kemahiran yang lain. Antaranya belajar perubatan syifa di Darul Syifa dekat Bangi, kemudian kemarian pertanian, sebab nanti mereka akan balik tanah-tanah mereka daripada terbiar, dia diusahakan dengan pertanian cara moden, irigasi ataupun penternakan dan sebagainya. Kemudian kita juga bagi latihan-latihan yang lain lah, antaranya praktikal dakwah. Sepanjang mereka belajar kita supaya tak jemu, kita turun kampung orang asli, macam tadi tengok ada ziarah mahabbah kepada orang asli, duduk di kampung kat situ 3, 4, 5 hari, berinteraksi dengan orang asli, kemudian menyampaikan mesej kita dan sebagainya. Ini antara perkara yang menarik. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanya selepas ini kepada tuan yang akan berkongsi kepada kita. Kita tahu juga tentang rahsia di sebab 10 tahun ni. Bukan mudah sebenarnya untuk menguruskan satu pusat dakwah yang beroperasi lebih daripada 5 tahun sampai ke 10 tahun. Semua ini kita akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pagi Pertiwi. Kita akan berrehat seketika.
Masih lagi bertemankan saya Dini Ashraf yang akan terus bersama anda untuk kita berkongsi berkaitan satu inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Dakwah Serantau ini dalam usaha untuk mengembangkan dakwah dan memastikan supaya wujudnya dan juga lahirnya banyak dai untuk kembangkan lagi syariat Islami, insya-Allah. Kita terus kepada persoalan tadi. 10 tahun hampir beroperasi, bukan satu tugas yang mudah untuk mengekalkan sebuah institusi yang telah beroperasi 10 tahun. Mungkin boleh kongsikan kepada kita antara yang menjadi struktur paling penting yang digunakan atau prinsip paling penting yang digunakan oleh Pusat Dakwah Serantau ini sehingga berjaya beroperasi sampai 10 tahun ini. Bukan satu tempoh yang dekat ataupun kecil, di satu tempoh yang cukup panjang. Mungkin boleh kongsikan kepada kita. Yang pertama, kita apabila yang menjadi tim utama PDS tu orang yang sangat dihormati. Almarhum Datuk Dr. Harudin seorang yang sangat ulama yang sangat disegani, sangat rindukan beliau, dihormati. Sudah tentu ia memberi satu motivasi kepada kita untuk kuat bekerja. Ya, memastikan supaya peninggalan almarhum, legasi almarhum ini akan kita teruskan. Dan bahkan tim majlis perunding ini bukan sahaja almarhum seorang diri, ada beberapa tokoh ulama, tokoh NGO, tokoh pendidik, pegawai-pegawai besar kerajaan dan sebagainya turut terlibat bagi membantu kamilah, ya, walaupun yang buat kerja kita tapi dia orang sentiasa memantau, sentiasa bermesyuarat. Dan sekarang ni almarhum sudah meninggalkan kita, diganti pula oleh bekas ketua pengarah JAKIM Malaysia, Datuk Muhammad Syekh Abdul Aziz. Jadi lagilah memberi semangat kepada kita untuk terus bekerja dalam bidang dakwah. Saya sebenarnya tertarik bila kita nak sebut sikitlah berkaitan tentang almarhum Ustaz Harudin. Kita tahu bagaimana kepribadian beliau, yang saya kira kalau orang dengar aja beliau bercakap, bercerita, berkongsi, pasti hati itu rasa dekat saja untuk menerima apa yang disampaikan. Mungkin boleh kongsikan kepada kita antara pengajaran ataupun didikan yang diberikan oleh Ustaz Harudin kepada semua tenaga pekerja, tenaga pengajar pusat ini yang akhirnya menyebabkan masih kekal bersemangat, masih kekal bersama untuk meneruskan lagi satu usaha baik ini. Pertama, dia minta kita bergantung dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita mulakan nak buka PDS, kita tak ada duit. Tak ada duit. Ya, kita bukan, sebab PDS ini tu bukan untuk jadi sumber pendapatan pada kami. Dia bukan institusi komersial. Sebab semua yang datang belajar tu kita cari penajaan, cari sponsor, ditaja sepenuhnya. Tiket nak datang ke PDS pun kita bagi, esok nak balik pun kita bagi. Makan minum kita sponsor. Yuran asrama tak ada, yuran pengajian tak ada. Mula dengan kosong. Tapi bila Datuk Harudin kata minallah, kita ada Allah. Kita bertawakal pada Allah. Kita berusaha serahkan pada Allah. Di Malaysia ramai para dermawan. Jumpa dia, tebalkan muka, jumpa dan sebagainya. InsyaAllah mereka akan bersimpati. Sebab ini kerja dakwah. Itu antara yang dia sering sebut ayat. Wa may yattaqillah waj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, akan ada jalan keluar yang akan datang, rezeki yang tak disangka-sangka. Mana kita tahu tiba-tiba ada seorang hamba Allah keprat keluar cek banyak ini, banyak ini untuk buat kerja dakwah. Itulah yang mendorong kita bersemangat. Itu merupakan antara perkongsian ataupun didikan yang diutamakan sehingga keberjayaan hingga hari ini. Kongsikan juga kepada kita dalam silibus yang diberikan, dididik kepada anak-anak ini. Saya pasti ia bukan sekadar hanya mengajar kepada mereka ilmu fardu ain. Pastinya ada lagi sub-sub silibus lain diajarkan kepada mereka supaya bila mereka keluar lebih kurang 3 tahun mereka bersama, akhirnya mereka ini sudah bersiap untuk berhadapan dengan masyarakat dan berkongsi ilmu dakwah ini kepada masyarakat. Kita ada 3 slogan. Berilmu, beriman, beramal. Kita bagi ilmu, kemudian terapkan dalam diri kita, kemudian kita amalkan. Jadi setiap pelajar PDS kita akan pastikan selepas habis belajar di PDS keluar, kamu kena berkhidmat, kamu kena beramal. Kamu ada ilmu, walaupun sedikit, kamu kena sampaikan. Dan keluarga kamu sebagainya tak Islam lagi. Kewajiban kamu untuk mengislamkan mereka dengan pendekatan-pendekatan yang paling sederhana, simple. Kita guna pendekatan dakwah bil hal. Contoh, keluar PDS, berubah. Balik, salam, cium tangan ibu, cium tangan mak, bapa, peluk, cium pipi ibu, pipi apa, bapa dan sebagainya. Kepada mereka yang tak biasa dengan mereka, terkejut. Anaknya berubah. Di PDS,
kita tanam begitu. Kamu tak payah balik-balik mak bapak masuk Islam, kamu masuk neraka, tak payah. Itu pendekatan yang kurang bijaksana. Tunjuk akhlak cukup. Alhamdulillah. Bila mereka tunjuk akhlak yang baik, jaga kebersihan, apa semua, ya tolong ibu bapa, ringan tangan dan sebagainya. Akhirnya dapat dengan telefon, Ustaz, mak saya nak masuk Islam. Ustaz, bapa saya nak masuk Islam. Itu antara konsep dakwah Salihat ini penyebaran melalui kasih sayang. Ini yang diterapkan kepada mereka supaya jatuh cinta. Bila hal tu kasih sayang, ataupun kita kalau kita buat misi pula, kita bawa tim medik untuk bagi rawatan percuma, antaranya kita bagi sumbangan-sumbangan keperluan dapur. Itu apabila hal semua tu kita kalau mereka ada keperluan untuk rumah dia sebab bocor, kita belikan zinc dan atap, ya, tanpa kita ajak jom masuk Islam. Itu kendian. Dimulakan dengan konsep kasih sayang supaya mereka rasa jatuh cinta dengan apa yang kita lakukan bersama. Saya percaya antara tips ataupun rahsia keberjayaan 10 tahun operasinya adalah tentang tenaga pengajar. Kongsikan kepada kita juga. Barangkali di luar sana tahu siapakah yang menjadi tulang belakang yang bersama menggerakkan pusat ini akhirnya melahirkan golongan generasi dai-dai yang terbaik. Kebanyakan tenaga pengajar lepasan ataupun graduate daripada Azhar, daripada Jordan, bahkan daripada Universiti Tempatan. Dan mereka juga bila melihat PDS ni satu institusi dakwah yang bukan komersial, jadi mereka berkhidmat pun secara sukarela, walaupun part time. Tapi kita bagilah sedikit imbuhan, bukan langsung datang dengan poket kosong. Kita bagi bila datang. Tapi ialah kalau kita nak banding dengan APT yang lain mungkin tak sama. Tapi bila kita tanamkan yang PDI satu institusi yang apa semuanya tidak mengharapkan keuntungan, tapi mengharapkan pahala. Jadi tenaga pengajar yang berkhidmat di PDS walaupun part time pun tapi dilakukan dengan penuh ikhlas. Dengan ikhlas. Alam kita bagilah setakat yang kita mahu bagi. Bukanlah kalau tak bagi langsung tak patutlah pula. Itu merupakan salah satu komitmen kepada mereka kan. Berkongsi kepada kita juga di luar sana, saya percaya ada yang mula tertarik dengan pusat dakwah ini. Juga melihat dengan bingkisan disediakan sebentar tadi, satu program cukup padat tetapi bermakna dan juga terisi kepada mereka. Kongsikan juga kepada kita kalau di luar sana itu ingin menjadi sebahagian daripada kalangan PDS ini dalam konteks mungkin tenaga pengajar, dan kedua dalam konteks mahu menjadi pelajar tersendiri di sana. Bagaimana? Okey, yang pertama kalau nak jadi pengajar kita agak adalah syarat-syarat pemilihannya. Sebab kita lebih utamakan pertama mu'alaf, anak-anak pribumi Sabah, Sarawak, termasuk di serantau ni lah. Di Cambodia pun ada, Vietnam pun ada. Kemudian apa tu? Kalau dari Semenanjung kita ambil anak-anak orang asli, kemudian mu'alaf India dan juga Cina. Tapi orang Melayu tak berapa nak digalakkan lah, sebab mereka banyak pilihan tempat lain untuk mereka belajar. Satu, kalau orang awam nak membantu PDS ataupun nak bersama dengan PDS, boleh sertai misi-misi dakwah kita. Misi dakwah di pendalaman. Tapi kena berkorban masa lah, sebab bila kita keluar tu bukan sehari 2 hari, 5 hari paling kurang, paling baik seminggu. Duduk di pedalaman Sabah untuk meneroka kerja baru yang mencabar. Ini sesuatu yang menarik saya boleh kongsikan kepada rakan saya. Untuk makluman tuan, minggu lepas rakan saya berbahasa Cina baru saja masuk Islam. Alhamdulillah. Boleh saya sebarkan kepada beliau dan rakan-rakan, mana tahu kan ini merupakan titik pemula kepada mereka di penghujung segmen kita kali ini. Saya percaya di luar sana banyak dermawan yang ingin menjadi membantu sama, menjadi sebahagian daripada mereka yang berdakwah. Ini konsep dakwah mereka ada RM1 tapi tak boleh bergerakkan diri, tapi boleh bergerakkan tentang harta mereka. Kongsikan kepada kita bagaimana mereka di luar sana ini boleh berkongsi harta mereka bersama dengan PDS ini. Ya, pertama kita sentiasa ada peluang-peluang untuk orang ramai mewakafkan harta kepada PDS ataupun menyumbangkan infak dan sebagainya melalui kalau sepanjang Ramadan baru ni ada more, tajaan more buka puasa, more sahur, tajaan bersahur. Kemudian baru ni kita ada jual meja untuk tujuan cari dana. Dan sekarang ni kita memerlukan bas. Jadi kalau siapa-siapa ingin menyumbang untuk hartanya diwakafkan bagi membeli bas, selama mana bas itu digunakan untuk kepentingan pelajar, pahalanya akan sentiasa. Sebab kata Allah, ma indakum yang fadu, apa yang ada pada kamu tu akan habis, harta akan habis, tapi di sisi Allah akan berterusan. Jadi boleh hubungi di talian 010 566 7528. Kemudian ataupun layari Facebook PDS Pusat Dakwah
serantau. Klik saja pusat dakwah serantau, aku jumpa. Situ macam-macam pakej wakaf, pakej infak untuk membantu. Dan kita juga ada program korban di Cambodia, ya, amal korban di Cambodia ataupun di Afrika, itu pun satu cara untuk membantu. InsyaAllah, semoga di luar sana sedang mendengar dan juga menyaksikan Pagi TV ini bersama-sama lah untuk kita berkongsi apa yang kita miliki, dan ada juga barangkali mualaf juga yang ingin mencari tempat bagaimana mendalami ilmu agama dan juga berkongsi rasa dakwah itu bagaimana, boleh terus menghubungi pusat dakwah serantau ini melalui Facebook rasmi mereka ataupun seperti nombor telefon yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Muhammad Misbahul Munir Haji Masduki di atas perkongsian kepada kita, yang merupakan seorang naib presiden Yayasan Amal Malaysia dan juga mudir kepada pusat dakwah serantau. Terima kasih banyak-banyak.